أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك وأبوء بذنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ملجأ من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk terus istiqamah dalam suasana ketaatan, yakni dengan kita Allah pilih untuk duduk dalam majlis zikrullah. Allah pilih kita untuk mengimarahkan rumah Allah dengan kita bersama-sama mendirikan solat maghrib berjemaah. Kemudian sementara menunggu isyak, maka kita tak nak bazirkan waktu yang mana waktu maghrib isyak ni sangat penting, kerana ia permulaan hari bagi orang beriman. Maka kita nak gunakan permulaan hari ini dengan kekuatan yang sebenar. Maka beruntunglah sesiapa yang Allah pilih, diberikan masa, diberikan ruang untuk i'tikaf, sementara menunggunya masuknya isyak dengan ibadah yang wajib, iaitu menuntut ilmu. Dan ini akan membawa kita kepada satu natijah, yang kesan pada siapa yang istiqamah, mulazamah, memberikan waktu permulaan hari. Kalau ikutkan permulaan hari kita ingat pagi itu subuh tu, itu bukan permulaan dah sebenarnya, dah masuk pertengahan, kerana kita bermula maghrib. Maghrib ini permulaan hari bagi orang beriman, orang Islam. Jadi kalau ikutkan permulaan ni, kita kena ada satu momentum yang sebenar. Yang ini kita ada kekuatan rohani yang perlu diisi. Dan kekuatan rohani ini mestilah bermula di rumah Allah. Yang mana siapa yang Allah pilih untuk datang ke rumahnya dengan niat yang benar, maka Allah akan berikannya lam yakhsha illallah. Yang pertama, hatinya tiada ketakutan selain Allah. Orang lain cuba menakut-nakutkan dengan keadaan masa depan akan datang begitu begini. Orang yang istiqamah dengan niat kerana Allah, mengimarahkan rumah Allah, maka Allah akan letakkan dalam hatinya lam yakhsha illallah. Dalam hati tak ada ketakutan, melainkan takut pada Allah SWT. Dan yang kedua, dia akan mendapat petunjuk. Ayakunu minal muhtadin. Allah akan bagi dia petunjuk untuk mengemudi kehidupan yang begitu banyak fitnah ini. Bagaimana dengan keadaan yang akan datangnya, suasana yang wuhara. Wuhara ni bermaksud yang benar jadi hak, yang hak jadi benar. Jadi kalau kita hari ini insya-Allah mulazamah, istiqamah, untuk hadir ke rumah Allah maghrib isyak ni, jaga. Ni jadual penting yang mesti, terutamanya orang lelaki ar-rijal qawwam, yang nak menjadi pemimpin. Pemimpin ni mesti punya petunjuk. Nak memimpin diri, memimpin keluarga, memimpin anak-anak. Kadang-kadang minta pendapat ayah, minta pendapat mak. Kita isteri minta pendapat suami. Kadang-kadang suami tak ada pendapat, tak tahulah macam mana. Kita nak suami yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka caranya mulazamah, yakni istiqamah, melazimi waktu maghrib isyak, i'tikaf. Kalau tak ada apa-apa emergency, maka kita letakkan diri kita berada di rumah Allah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah untuk sesi ataupun slot saya yang kali ini adalah tambahan. Berikutkan setiap hari Ahad minggu pertama
Dan hari ini Allah tambah, Allah izinkan saya untuk berkhidmat. Hari ini hari Selasa, Selasa minggu kedua, Selasa minggu kedua. Dan Alhamdulillah, maka dengan ini saya berhasrat untuk menyebarkan perbahasan baru. Kalau yang Allah takdirkan saya bawa hari Ahad tu, Syama'il Muhammadiyah, Alhamdulillah kita banyak dah bahas. Cuma untuk tambahan slot ini, kita akan bawa kepada perbahasan yang mana ianya menjadi kewajipan bagi segala kewajipan. Itulah perbahasan yang saya panjangkan daripada karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, Tuan Guru saya, yang mana Allah takdirkan saya menyambung dalam perbahasan Usuluddin ni, Master Usuluddin. Dan bagi saya perbahasan ini perlu disebar luas, dan beliau telah memperkenankan untuk melebar luaskan perbahasan beliau, iaitu tentang sejarah dan kupasan pendekatan akidah sifat 20. Ini kitab dia. Nampak kat skrin tu, nanti saya akan bawa. Ini kitabnya. Ini jemaah sekalian, kitab sifat 20. Kita tahu tentang sifat 20, tapi kadang-kadang kita tak tahu sejarah mana punca. Macam mana asal usul perbahasan sifat 20 ni. Dan Alhamdulillah di tangan saya ini perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan akidah satu. Keduanya kita akan bahas kitab induk yang menjadi rujukan utama perbahasan Tauhid Nusantara dan seluruh dunia pun. Itulah Ummul Barohin. Barohin. Jadi dalam kitab ini dia terbagi pada dua perbahasan. Perbahasan pertama tentang sejarah. Kita bila sebut tentang sejarah ni, insya-Allah sebenarnya pada sejarah ada ibrah. Antara seseorang itu yang Allah pilih untuk dia makin mendapat kefahaman, dia akan tahu asal usul punca satu perkara. Bermaksud kita ni di Nusantara terutamanya, kalau kaedah akidah tauhid, kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah sifat 20. Kita tahu dah perbahasan tu, Alhamdulillah dia menjadi silibus daripada sekolah rendah lagi pun. Sampailah kita dah besar, kita pun dengar juga ulang kali perbahasan kitab ataupun syarah. Dan kita hari ini bila Allah pilih pula untuk mendalaminya, kita tahu pula asal usul cerita sifat 20. Asal usul supaya tak ada lagi suara-suara yang muncul nanti, yang mana serangan saya cerita buat serangan, ada yang berbicara dalam keadaan sifat 20 ni rekaan. Satu, keduanya ianya adalah perbahasan yang ditambah-tambah. Walhal ianya adalah hasil susu galuh daripada perjalanan ulama bermula Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar, lama dah. Yang kitab ni kita bahas daripada karya-karya akidah. Dan insya-Allah jemaah sekalian, di sini juga kita akan faham bagaimana tercetusnya permasalahan-permasalahan akidah. Ini penting jemaah sekalian, akidah ni perbahasan yang besar. Tentang Nabi pun termasuk akidah, ini percaya pada Nabi dan Rasul. Dan akidah dalam akidah usulnya adalah tauhid. Mendalami tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang mana perkara yang mesti kita berikan tumpuan dan mesti diberikan perhatian, apatah lagi di akhir zaman. Di akhir zaman ni perkara yang membimbangkan adalah perkara yang membawa kita tidak yakin atau semakin hilang kebergantungan kepada Allah. Dia tahu tentang Allah, tapi kebergantungan tidak sepenuh hati, tidak jazam. Kenapa? Kerana tidak mengenalinya dengan sepenuh hati. Kita tidak ada usaha untuk mengenali dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab dia tidak cukup hanya dengar sekali-sekala. Dia kena dengar setiap masa. Dan Nabi pun kata apa dalam satu hadis, mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan kita perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat jemaah sekalian dalam solat kita, Alhamdulillah kita ada solat 5 waktu sehari semalam, yang mana solat itu memperbarui syahadah kita syahadah. Maka itu pun menjadi asbab untuk kita refresh balik setiap waktu itu. Maka ianya sangat penting untuk kita memahami peranan akidah ini tauhid di dalam kehidupan. Maka perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan akidah ini akan dibincangkan, dan insya-Allah kita akan mulakan. Hari ini malam ni saya akan mulakan dengan kata-kata
Qala musannif, kata penulis ini Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan ni, beliau sekarang ketua jabatan di USAS. Beliau ni orang petani, Dr. Masakari Ardai nama, atau Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Saya belajar dengan beliau ni SEM 1. Karya-karya akidah dalam master, bab master ni, Master Usuluddin. Masih lagi sedang belajar ni, tak habis lagi. Cuma subjek ni dah habis lah. Tinggal lagi kita nak mendalami kaedahnya mengajar. Mengajar ni bukan nak mengajar kat orang, sebenarnya nak mengajar diri ni. Bila kita mengajar tu kita dengar, kita ulang. Yang dengar 2 kali tu saya sebenarnya. Saya dengar, sebab kita bercakap kita akan rakam. Tu cara dia. Jadi kalau antara kaedah, kalau kita nak apa, nak ingat juga, kita mengajar lah kat anak-anak kita, keluarga kan. Apa yang kita dengar dan kita dah belajar, kita mengajar. Mengajar bukan sebab pandai, mengajar sebab kita nak memantapkan kefahaman. Makin mengajar tu sebenarnya makin memberikan kita lebih advantage, kelebihan. Jadi alhamdulillah, dan saya secara personally saya WhatsApp beliau, saya tanya kat beliau keizinan untuk membahaskan kitab karangan beliau ini, dan ianya sangat ilmiah sebenarnya. Cuma insya-Allah kita akan ringankan perbahasan dia, insya-Allah kita akan ringankan perbahasan. Namun inilah masanya juga untuk kita lihat bagaimana konteks pendetilan, perincian, terutama dalam bab sirah ni memang melibatkan perincian yang mendalam. Tapi sekurang-kurangnya azam jemaah sekalian, supaya kita dapat sumber yang tepat, satu. Kemudian kita boleh mewarisi, kita wariskan pengajian yang betul-betul ada ilmiah ni kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, Allah pilih kita semua jemaah sekalian. Syukur alhamdulillah. Saya kira ni satu anugerah rahmat yang besar. Saya lah. Sebab ketika saya nak sambung belajar ni, saya kena berulang ke Kuala Kangsar. Pengajian Tauhid ni, yang ni karya akidah tajuk dia. Karya-karya akidah. Kita kaji beberapa karya-karya yang besar. Terutamanya Fiqhul Akbar, Maqalah Islamiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Banyaklah perbahasan-perbahasan kita besar yang kita bahas, kita kaji kaedah pendekatan akidahnya, perbahasannya bagaimana. Dan termasuklah perbahasan Ummul Barahin ini. Cuma kelebihannya, Tuan Guru sendiri alhamdulillah beliau menumpukan kepada perbahasan tunjang ni. Tunjang kepada perbahasan kaedah akidah sifat 20. Dan dia membawa kepada perbahasan keseluruhan daripada sejarah awal abad pertama, kedua, ketiga. Ni kurun yang pertama, supaya kita bila pegang tu, itu kata jazam tu kita tahu asal usul. Contoh macam Palestin, sebagai contoh kan. Bila tahu asal usul tu, mati situ lebih baik. Macam itu. Aku takkan tinggalkan tanah air ni. Macam itu. Dan asal usul. Orang yang tahu asal usul ni, dia akan fight sampai ke titisan darah terakhir. Sama dengan akidah kita. Saya kira ni satu kata anugerah daripada Allah di akhir-akhir zaman ini. Antara perkara kalau kita tanya apa amalan yang kita nak mantapkan jemaah sekalian, itulah afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak mantapkan pula tak cukup hanya dengan lafaz, kita kena dengan faham. Dan bila kita kaitkan tujuan, bila saya kaitkan dengan Syama'il Muhammadiyah, kita bawa perbincangan dengan Nabi SAW. Nabi, kalau tengok figura Nabi ni, bila cerita bab Nabi, tak ada lain yang kata pancar pada Nabi itu adalah antara sumbangan terbesarlah mengenalkan kita kepada Allah SWT. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan antara syariat orang yang makrifat ini, syariat orang yang makrifat. Orang kadang-kadang cerita makrifat, hilang syariat lah. Mana syariat dah? Makam niat katanya. Habis kalau makam niat saja, makan tak payah makan nasi. Niat je kat dia. Kan? Makam syariat bagi yang bermakrifat itu masjid. Nampak? Kenapa Nabi SAW buat umrah dekat dengan masjid? Itu tanda makrifat. Kenal Allah. Tiada yang lebih makrifat daripada Nabi SAW, melainkan Nabi SAW. Dan antara tempat penzahiran makrifat itu adalah zahirnya di masjid. Mempertahankan masjid di Masjidil Aqsa tu jemaah sekalian. Cuba kita lihat. Sebab tu rasa canggung, rasa dangkal kiranya saya mengajar tentang Syama'il Muhammadiyah, mengajar tentang akidah, tiba-tiba tidak kempen masjid. Canggung sangat, rasa pelik sangat. Kerana kalau kita lihat di Palestin, di Gaza sekarang ni jemaah sekalian,
Kalau kita lihat mereka tu, yang mana saudara kita di sana terkepung, dikepung oleh Zionis, dan mereka berasal nak kepung 360 darjah. Wallahu ta'ala alam situasi mereka kat sana macam mana yang terkini. Cuba kita renung, 75 tahun mereka nak ambil semua tanah Palestin, tapi sampai sekarang tak habis-habis. Dan kubu terakhir di mana Bapak sekalian? Kenapa Gaza masih tidak habis lagi diambil? Kerana padanya ada Masjidil Aqsa. Cuba bayangkan kalau diri kita itu, kita mantapkan kubu kita seperti di Masjidil Aqsa, bagaimana kuatnya pertahanan itu. Sebab tu penting kita kena duduk area berdekatan masjid atau hati kita di masjid. Kalau tak dapat duduk dekat dengan masjid, hati di masjid, jasad di luar, okeylah. Jasad kita tak apa syariat di luar, tapi hati hakikatnya berada di masjid. Dan memang serangan takkan boleh sukar dia pun nak takluk Gaza tu. Sukar, mereka sebenarnya berempah pulas. Kalau ikutkan mereka dengan fasiliti militeri yang orang kata dengan diwar-warkan ialah yang tercanggih, termoden, semua lah. Tak habis-habis pun. Tak selesai-selesai pun. Sebab apa? Sebab ada benteng makrifat. Orang yang bermakrifat, dia takkan hilang, takkan Melayu hilang di dunia, Mas Lian. Melayu tu bukan kata Melayu saja, bukan kosong-kosong. Kalau dia menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takkan hilang memang sekalian. Sebab apa? Mana mungkin hilang kalau bertuhankan Allah yang maha kekal. Tinggal lagi Allah uji kita lah, itu sajalah. Allah uji kita. Uji dengan bisyarri wal khair. Syarri, keburukan, itu buruk lah. Kematian, kehancuran. Sampai tahap Allah nak tunjukkan dengan situasi begitu sebenarnya adalah untuk tunjukkan kekuasaan Allah sebenarnya. Kekuasaan Allah. Apa kekuasaannya? Itu pertama sekali, di sana tiada berlakunya situasi yang orang kata apa, dalam tekanan perasaan, walaupun kita tengok dalam keadaan yang begitu subhanallah, mengerikan kita, tapi tak ada pula keluar berita saudara kita di Palestin kena trauma, anxiety, depres, meracau, meraung. Tak jumpa Mas sekalian. Walaupun dia terpaksa mengutip serpihan badan-badan jenazah keluarga dia, tak ada lepas tu terus hilang waras, hilang kewarasan, bertempik, pukul-pukul diri ke, tarik-tarik rambut ke. Tak ada Mas sekalian. Kerana apa? Inilah kesan iman, kekuasaan Allah lah. Dan banyaklah cerita kekuasaan Allah. Jadi kita boleh kaitkan antara binting perkara yang kita kena mekarkan itu adalah Allah dan Rasulullah. Kita dah bahas tentang Syama'il Muhammadiyah, dan minggu kedua ni kita akan bahas tentang sejarah sifat 20. Sejarah dan kupasan pendekatan. Dan di sini kata Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan kata, mengenalinya dengan maksud mencintainya lebih mendatangkan nikmat keimanan yang hakiki. Mas sekalian, kemuncak pada ibadah adalah hubbun, cinta. Kita datang rumah Allah sebab cinta. Sebab cinta ni bermaksud begini, macam kita dengan mak kita, kita datang rumah mak sebab kita ialah sayang mak. Tanda kita tahu mak ada, maka datang rumah. Tanda kita tahu Allah ada, datang rumah Allah ada. Semua amalan kita lakukan tu, kita akan zahirkan kecintaan. Malah bila kita bicara soal Nabi SAW, memang itu menzarifat tabi'uni yuhbibkum Allah. Sebenarnya menggambarkan cinta Allah. Baik. Maka ini kita lagi sekali saya tunjuk. Ini insyaAllah nanti perbincangan kita bulan 12 nanti saya akan bawa. Saya belilah, tak apa. Saya bagi bantu masjid untuk dapatkan. Order online pun boleh, tapi tak apa. Ada satu pustaka rawang tu beliau nak sediakan. Dan alhamdulillah. Baik. Mari kita mulakan malam ni maskan insya-Allah, untuk kita mulakan dengan qala musannif. Kata musannif, qala musannif, tuan guru saya Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabinya. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Baik. Di sini dimulakan akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi. Memang dipanggil risalah tauhid. Daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika khutbah wada' yang terakhir, iaitu tahun yang ke-23, iaitu kalau hijrah, selepas Nabi hijrah tahun ke-10. Di situ barulah surah Al-Maidah ayat 3, inna dina indallahil Islam. Sebelum tu jemaah sekalian, semua dipanggil risalah tauhid. Penumpuan ni diberikan sebab apa? Tengok kata kuncinya, supaya umat selamat dan sejahtera. Selamat dan sejahtera dalam kehidupan sepanjang zaman. Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Makkah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Kalau kita lihat gerak kerja Nabi SAW, diberi dua, kalau dibagi dua. Nabi 23 tahun menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tengok, ekstra 3 tahun. Ekstra 3 tahun, jangan tengok 3 tahun, tengok ekstra. Sebab 13 tahun Nabi di sana, ya Rabbi. Jemaah sekalian, kita sekarang ni, bila kita nak menentang musuh kan kita kan sedang nak menentang ni. Ada perkataan boykot, betul tak? Okey, soalan. Kita sedang memboykot, betul? Soalannya, kita pernah tak rasa diboykot? Cuba renung sejak kalau kita diboykot pula. Bagaimana saudara kita di Palestin, dia sekat air, sekat api, ya Allah. Dan Nabi SAW, walaupun bunyi 13 tahun, tapi ingat, Nabi, bahasa mudah saya simpulkan, kesusahan, cabaran, tekanan, itu kesimpulan. Sehingga Nabi di pulau, boykot tu maknanya di pulau. Walaupun ketika itu Nabi well known, Nabi Al-Amin, dapat umur 40 tahun jemaah sekalian, 40 tahun saja Nabi dapat wahyu. Once Nabi dapat wahyu, boykot bermula. Bayangkan Nabi SAW diboykot di pulau. Tak cukup dengan itu, Nabi dihalau Nabi, dan diancam bunuh. Baik, 13 tahun. Maksud iman, pembangunan iman, ini akidah ditekankan. Dan kalau tengok suasana di Makkah, itu akidah. Cuba tengok, dia tak ada istilah konfront, dia tak ada istilah memberontak, tak ada. Orang beriman ni tidak dikaitkan dengan pemberontakan, penunjuk perasaan, meluahkan perasaan, tidak. Kalau ikutkan waktu itu jemaah sekalian, kalau ikutkan waktu itu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu melihat Nabi SAW dikenakan ejekan, diletakkan perut unta, najis unta. Ya Allah, waktu itu rasanya kalau dengarlah kalau kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ni, yang mana undefeated ni, sehingga kan dapat gelaran Asadullah ni, singa Allah. Rasa dah berapa ramai orang kena tempeling, kena pancung, kena bunuh dah. Hebat tak hebat dah waktu tu ketika nak hijrah. Boleh dibuat terang-terangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Siapa rasa nak anak jadi yatim piatu, siapa nak rasa balu, mai halang aku kata. Punya ganas tak ganas lah. Tapi 13 tahun tak berlaku pemberontakan. Sebab apa? Sebab Islam, tengok akidah, dia tertakluk dengan syariat Allah. Kalau Allah tak turunkan syariat perang, tak boleh, tak perang, tahan. Tapi tengok kat Madinah, bila sampai saja Madinah memang sekalian, pembuktian iman telah berlaku. Tahun kedua hijrah dah bermula dah. Dalam Nabi puasa satu, kedua perang tuan-tuan. Rupanya kehebatan akidah ni menyebabkan tak mundur. Kekuatan akidah ni luar biasa. Jadi menyebabkan Islam berkembang dan terus berkembang. Kalau lihat daripada Mekah ni, sehingga kan Nabi, walaupun Nabi berhijrah, bunyi berhijrah lah, satu side hijrah, satu side orang kafir Quraisy ni berjaya menghalau Nabi, nak bunuh Nabi kan, sehingga Allah syariatkan hijrah lah. Okey, Fathul Mekah, Nabi di Mekah, di Madinah, berjaya buka balik kota Mekah tahun ke-10 hijrah. Kalau kita kaitkan dengan
3 Mac 1924. Empayar Uthmaniyah. 3 Mac 1924. Tarikh official gugurnya pemerintahan Uthmaniyah secara mutlak. Ini semua maklum. Dan sekarang semua menantikan Mujaddid 100 tahun. Setelah kejatuhan 1924, sekarang 2023, setahun lagi 2024. Tapi kalau kita convert ke 1924 tarikh hijrah 1343 hijrah, start pada Nabi hijrah sampai sebelum habis Empayar Uthmaniyah, Allah dah bagi kekuatan memerintah dunia 1300 tahun lebih. Hebat orang Islam. Berjaya dalam keadaan yang dulu Rom dan Parsi tak kenal orang Arab. Tuan-tuan, dalam saya sambung dalam bab orientalis, kajian orientalis, tafsir Quran orientalis. Ini pun dalam bab kad master juga. Tuan guru saya Dr. Zul kata apa? Dulu orang Arab ni dia tak panggil orang Arab. Orang Rom, Parsi dia tak kenal orang Arab. Malah dulu dia panggil Arab ni orang Sarkan, Sarkan ni dia panggil dia panggil bangsa sumpahan Siti Sarah. Dalam Bible Genesis 12 ada tulis. Sebab tu ada yang mengikut pemahaman Sarkan ni pula, yang mana datang daripada kurun ke-2, ke-3 kerajaan Abbasiyah ni. Dia ada satu padri bernama John of Damascus. John of Damascus ni, dia ni ada jawatan sewaktu pemerintahan Abbasiyah. Satu ketika dia berpaling, dan dia ni membawa satu gambaran buruk kepada orang Arab. Waktu tu orang pasti tak kenal lagi. Dia bawa gambaran buruk, dia kata orang Arab ni nama bukan Arab, Sarkan, dia kata. Lepas tu dia kata dalam tulisan dia, John of Damascus ini, dia tulis apa? Dia kata golongan Arab ni adalah golongan yang disumpah oleh Siti Sarah. Ini dia tulis kerana Siti Hajar perampas panggil. Hati-hati. Dan keturunan Nabi Ismail ni wild human. Orang yang liar, dan sebab itu kalau kita lihat Israel punya Nathan Hayu tu. Dia kata apa? InsyaAllah. Belum. Dia kata apa? You are dealing with animal. Ada satu statement dia kata you are dealing with animal. Sebab tu dia tak peri kemanusiaan, dia bunuh orang semacam budak ke apa ke, malah satu kepuasan. Dia kata dia boleh berjaya bunuh genetik ni. Sebab pandangan mereka terhadap orang Arab waktu tu, keturunan Nabi Ibrahim AS ni, terutama dari susu galuh Siti Hajar dan Ismail ni, dipanggil golongan yang manusia yang liar. Sebab tu dia kata you are dealing with animal. Sebab tu dia selamba lah. Sebab dia dah termaktub dalam pemikiran mereka gitu. Tu gambaran jahat mereka lah. Baik. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah ni betulkan balik pahaman akidah jahiliah ni. Jahiliah yang membawa kepada kehancuran demi kehancuran. Oleh yang demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar diri sebagai mukmin kepada Allah SWT. Jadi apabila peranan akidah ni masuk ke dalam jiwa orang Islam, iaitu mendapat iman ni, antara perkara yang pertama yang memberi kesan adalah kebahagiaan. Kaum Aus dan Khazraj berdamai. Nampak? Islam, iman terutamanya membawa kepada perdamaian. Kalau tengok susu galuh pula, daripada Nabi Adam AS, Iblis, susu galuh ni sanad ilmu. Siapa, kalau tengok kepada permusuhan ni, dia sanadnya daripada Iblis. Sanad dia, turun pada. Dia akan jadi golongan yang menyalahkan, meremehkan. Golongan yang menyalahkan, meremehkan. Ini golongan permusuhan, dendam kesumat. La ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata. Kalau daripada keturunan Nabi Adam AS, kita ni semua keturunan Nabi ni. Kau tanya ni, keturunan mana? Saya keturunan Nabi. Keturunan Nabi? Nabi Adam AS. Semua keturunan Nabi. Keturunan Nabi Adam AS. Tengok. Walaupun terang-terang tahu dah Iblis yang menghasut Siti Hawa ni, tengok Nabi Adam AS, tak salahkan Iblis pun, tak salahkan pun, tak ada kata engkau nya pasal ni, tak ada. Satu, keduanya yang menyebabkan makan buah khuldi, apa kata Allah, wala taqrabah hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin, jangan dekat pokok ni. Yang lain boleh, pokok khuldi jangan. Jadi Siti Sarah lah yang terkhilaf ni, bukan Nabi Adam. Nabi Adam AS boleh salahkan Siti Sarah, Siti Hawa, tak maaf, Siti Hawa boleh salahkan, tapi tak berlaku pun.
Sampai turun ke bumi, tak berlaku salah menyalah. Tapi yang salah menyalah ni iblis. Hati-hati dalam kita berhujah, lalai sekali salah menyalah, lalai sekali berbalah. Hujah tu bagus dah, tapi akhirnya berjidal. Jidal ni salah menyalah. Tu bahaya. Jadi makna kata akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar diri sebagai mukmin kepada Allah SWT. Akidah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. Di sini tuan guru meletakkan kalimah akidah ni mestilah benar, tepat dan jelas. Segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini jelas. InsyaAllah. Okay, khair. Kita bagi laluan azan. Alhamdulillah.
ولا تخلق المعارف وبالجد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Kita sambung dan kita buat kesimpulan. Kata Tuan Guru Dr. Muhammad Syuri kata, qala musannif, sambungan sikit dalam bab permulaan ni. Ilmu akidah Islamiyah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Ini di sini membincangkan kedudukan ilmu yang tidak bukan wajib keutamaan kedudukan yang wajib kita dahulukan, yang mantapkan untuk kita berikan tumpuan. Itulah ilmu akidah Islamiyah, yang mana ia membincangkan prinsip asas secara menyeluruh ke arah mengenal Allah serta sifat-sifatnya, Nabi, Rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati. Bagi memenuhi kepentingan tersebut, para ulama sepanjang zaman turut menampilkan karya masing-masing dalam pelbagai bentuk keperluan seperti kitab, bait syair, buku dan sebagainya. Baik, kelebihan dan perbahasan kita ni jemaah sekalian, kita akan kaitkan banyak pendekatan dan perbincangan tentang karya. Sebab asal perbahasannya adalah karya-karya akidah. Kini umat Islam terdedah dengan pelbagai cabaran fahaman luaran dan dalaman yang menguji akidah mereka. Umat Islam perlu kembali kepada akidah keimanan kerana ia merupakan jalan tunggal bagi mendekat diri kepada Allah Yang Maha Esa. Mereka perlu membersihkan daripada segala kekeliruan, menerusi mengenal Allah SWT serta sifatnya kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam pembinaan iman berasaskan syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka perlu berpegang kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerusi bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang, tepat, jelas, serta berpaksikan Al-Quran dan hadis berasaskan keterangan para ulama muktabar. Lalu penulis terpanggil, ini Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri, Nik Wan rahimahullah ta'ala. Makna beliau terpanggil untuk bersama-sama membanting tulang, berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada bagi membantu masyarakat awam memahami konsep akidah sifat 20. Pendekatan yang berpandukan Al-Quran, sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar, dan dengan lebih mesra menerusi buku sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan ni, masih membincangkan kata-kata qala musannif. Dan buku atau kitab yang kita sedang bahaskan ni adalah sifat 20. Dari sekali saya tunjuk, ni cover bukunya. Jadi saya jemput semua jemaah sekalian untuk bersama-sama berada dalam muzakarah ilmiah ini untuk kita mengkaji sejarah. Kita ni semua mengaji sifat 20, tapi sejarah perbahasan, bila startnya perbahasan sifat 20 ni. Sebab ada kekeliruan setengah-setengah tu wujud, dia kata Allah tu mana ada sifat 20 tu tak ada. Kita pun bening setengah lah. Kita di sini dah ada perbahasan ni, insya-Allah. Itulah datangnya karya Al-Imam Sanusi Ummul Barahin. Beliau juga digelar sebagai mujaddid, yang membawa kepada pembaruan, kepada perbahasan, bukan baru kerana membaharukan, tetapi kerana waktu itu berlakunya percampuran antara perbahasan falsafah dan akidah. Dia ada di situ. Sebab tu ada setengah-setengah tu mengatakan sifat 20 ni adalah perbahasan falsafah, padahal tidak. Jadi ia memberikan satu tanggapan yang negatif. Lalu kita yang sudah pun faham, tahu, yang berpegang dengan pengajian sifat 20, maka menjadi satu kewajipan untuk kita mendalami, memahami agar pegangan pengajian akidah kita terpelihara dengan baik, dan yang paling penting amalan kita bertambah nikmat apabila akidah kita jelas, tepat dan benar. Wallahualam. Kita sambung pada siri akan datang, masih membincangkan qala musannif. Kita akan sambung, dan di sini juga nanti ada perbahasan daripada kata pengantar khas daripada Datuk Dr. Afiti Al-Akiti. Beliau juga akan membahaskan buah idea tentang pandangan kajian sifat 20 ini. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.